Ayat selanjutnya. Inna anzalna Taurata. Puan Nur Hana saya nampak dia. Orang lama lah sikit. Orang baru kalau nak cuba silakan. Puan Nur Hana silakan. Inna anzalna. Bari. Lama tak dengar. Boleh? Kamu tak Ustaz. Allah Akbar. Jangan takut, jangan takut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Inna anzalnal Taurah Nah, fiha kalau tu tak dengar kita. sesungguhnya Tak ada salah. sesungguhnya kami menurunkan anzalna. Betul tak? Sesungguhnya kami menurunkan At-Taurah Ya. fiha di dalamnya Hmm. hudan wa nur. Huda petunjuk. Ya. Petunjuk dan cahaya. Ya, alhamdulillah. Tahniah. Betul lah tu. Jumpa dalam Terjemahan macam mana? Sesungguhnya kami menurunkan kitab Taurat Kami tak tahu. boleh Ya. dan yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Okey, alhamdulillah. Sila sambung. Yahkumu bihan nabiyyu nalladzina aslamu lilladzina hadu. Yahkumu ya kamu ya macam mana? Yahkumu ni hukum, kamu hukum kamu menghukum. Macam mana Ustaz? Yahkum. Kamu memutuskan hukum. Yang tadi yang memutuskan hukum, memutuskan perkara dengan bihan nabi, dengannya nabi-nabi Yuna, nabi-nabi dan allazi orang-orang yang aslamu. Ada ke sim lam mim? Sim lam mim salam. Mereka berserah diri, saya tengok. Betul, mereka telah berserah diri. Itu fi'il madhi. Lillazi kepada mereka mereka yang orang yang hadu Yahudi. Oh ya. Jadi hadu di sini tengok orang yang mereka dapat petunjuk hadu daripada isim fa'il, tapi dia rujuk pada Yahudi. Mereka Yahudi. Dan Rabb ni kan tadi saya berhenti di sini. Dilazi pada orang-orang Yahudi. Okey, dan sambungnya ni Rabbaniyun nawal ahbaru bimas tuhfizu min kitabillah. Dan ni Rob apa? Dia punya dan para Rabbaniyun. Ini dia punya padri ya Ustaz. Padri habai. Rabai. Kalau bahasa orang Inggeris habai lah, ABBI. Mas padi dia lah, padi dia. Padri Ini nama dia lah. Dan pendeta Al-Akhbar, pendeta. Bima dengan apa yang Istufizu. Dia pada hafiz, jaga. Yang dijaga. Kita tu mencari. Kan? Berusaha untuk menjaga. Dari kitab Allah. Wakanu dan mereka. Adapun mereka menjadi ke atasnya alaihi syuhada, ke atasnya para saksi. Okey. Jadi ayat dia okey. Kita ada cuba terjemah pada atas sesungguh daripada ni. Yang dia daripada hadu. Yahkum. Yahkum ni maksud Yahkum, siapa yang Yahkum ni? Fa'il ni siapa? Kepada siapa? Yahkum pada apa? Pada siapa fi'il dia? Ya dia. Yahkum, dia menghukum dengan An-Nabiyuna. Nak para nabi lah. Para nabi.
para nabi menghukum dengannya. Ha ni pada tahun ha lah. Kan? Jadi an-nabiyyu menjadi fa'il kepada yahkum. An-nabiyyu dalam keadaan rafa' kan? Dengan dia plural. Para nabi. Para nabi menghukum dengannya. Orang-orang yang berserah diri telah berserah diri kepada orang-orang yang Yahudi dan Rob dia lah. Dan Rabai dia dan pendeta-pendeta dan juga pendeta. Bimas dengan apa yang mereka telah memelihara, mereka berusaha untuk memelihara dan kitab Allah. Dan ada pun mereka atasnya para saksi. Okey. Terjemahan dia. Sebab apa tu ayat ni panjang. Dia ada penerangan dia. Dia sebab apa macam ni Nabi Yun ni dia fa'il kepada Yahkum. Nabi Yuna allazina aslamu. Ni menceritakan tentang Nabi Yuna lagi tak habis lagi. Jadi nabi-nabi yang berserah diri berhukum dengannya dengan Taurat. Lil ladzina hadu terhadap orang yang Yahudi. Rabbaniyun dan terhadap ahli ibadat mereka, wal ahbar dan terhadap rahib-rahib mereka, jamak pada rahib lah, ahbar. Lepas tu yang ni ayat baru pula, bima stuhfizu, dengan apa yang, sebabnya dengan apa yang, ustuhfizu ni dia majhul. Istahfadha madi majhul. Madi majhul. Ustuhfizu. Dia macam ustuhfiru, ustuhfizu. Mereka telah diminta menjaga. Mereka telah diperintahkan untuk menjaga. Sebab dia majhul. Ustuhfizu. Dia pernah 6 huruf. Dari 6 huruf tu kan? Mereka telah diminta untuk menjaga. Ada cinta tu dia tambahan. Dia kata dia istuf. Dia daripada istamala tu. Daripada hafiz. Dia daripada kalau maklum istahfadha. Ustuhfizu. Madi majhul. Okey, min kitabillah. Daripada untuk memelihara kitab Allah daripada dan mereka atasnya para saksi itu. Jadi kembali pada para nabi lah. Kan? Nabi. Jadi nabi-nabi yang menyerah diri ni berhukum dengan Taurat. Biha. Sebelum tu, inna anzalna Taurata. Sebenarnya kami telah menurunkan Taurat. Habis kat itu ayat dia. Kemudian sama pula fiha hudan wa nura. Ni ayat baru ni menjadi hal kepada Taurat. Dan fiha khabar muqaddam macam hujjar. Hudan ni marfu' ni. Dia mubtada' muakhar. Hudan wa nuran dia ma'tuf. Dua-duanya marfu'. Hudan wa nurun. Hudan ni marfu'. Dia sebab dia maksurah ni tak nampak. Tak nampak. Dia panggil dhammah muqaddarah alal ya. Nampak macam fathah tapi dia marfu'. Fiha hudan wa nurun. Fiha hudan wa nurun. Kalau wa nuran dua-duanya masuk, tapi kalau wa nurun dua-duanya marfu'. Fa wa ni wa ataf. Okey, jadi itu apa yang diterangkan oleh Jihazki tadi. Ini jumlah baru menjadi hal kepada hal maksud dia menerangkanlah. Menerangkan tentang lebih menerangkan tentang dan dia bentuk jumlah ismiyah yang susunannya di mana muktadanya dibelakangkan, khabarnya di depan. Apabila ada jumlah bermula dengan haraf ja, jumlah ismiyah mulakan haraf ja, maka yang bahagian itu adalah khabar yang didahulukan dan yang selepas itu menjadi mubtada yang ditangguhkan, yang dilewatkanlah. Dan bila mubtada dia ada rafa
Jadi hudan wa nurun. Jadi kita tahu hudan ni kerana dia diakhiri dengan alif maksura, dia tak akan pamirkan keadaan nahu dia. Tapi kita tahu bila dia dengan nurun, nurun dalam keadaan rafa', dan wa ni wa ataf. Jadi hudan dan nurun fiha. Jadi petunjuk dan cahaya di dalamnya. Jadi kalau nurun ni rafa', hudan ni sudah rafa' lah, rafa'. Sebab dia mubtada. Mubtada. Itu keadaan bagi nak kenal. Sebab hudan ni kalau dia keadaan nasab pun macam tu, keadaan rafa' macam tu, dalam jar pun dia macam tu juga. Sebab dia dengan diakhiri dengan alif maksura atau ya tak bertitik ni, dia tak akan pamirkan keadaan nahu. Okey? Okey, minta Haji Asri sambunglah sebelum Haji Asri nak beredar pukul 6. Dari 3 minit dah. Silakan Haji Asri. Okey. A'udzu billahi. Fala takhshawun nasa wakhshawni wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Maka la takhshaw, jangan, ni la jangan, la nahiyah, la jangan. Sebab takhshaw tak ada nun. Nun ni hazaf. Takhshaw wala takhshaw. Janganlah kamu takut. An-nasa nasab, mana dia maf'ulun bih. Janganlah Dia kamu jazam semua, kan? ni Jazam yang mana? Takhshaw jazam. Jazam tu. Kalau ada alif tu, nun dengan tinggal alif. La nahiyah. Jadi janganlah kamu semua takut kepada manusia. Manusia ini tadi maf'ulun bih. An-nasa mansub nasab. Wakhshawni. Ini fi'il amr. Wakhshaw asalnya wakhshaw. Sebab dia khashin ya ni huruf illah. Kalau fi'il amr dia ikhsha, ya tak ada. Alif khashin dia, ya tak ada. Sebab dia ada huruf sakit. Tapi ni huruf jamak. Ikhshaw. Ada waw alif nanya. Waw ni ikhshaw, wakhshaw. Dan kamu naklah kamu takut. Dan takutlah kamu semua. Ni akan aku ni ada ya yang dibuang juga ni. Asalnya nun ya. Nun ni dia panggil nun wiqayah, nun apa. Lepas tu ada ya. Ya ni dia buang untuk meringankan bacaan. Dan kamu semua takutlah kepada aku. Ada aku sini. Maf'ulun bih dia aku. Dan takutlah kamu semua kepada aku. Wala tashtaru, ini jangan juga. Wala tashtaru, dan jangan kamu berjual beli. Biayati, dengan ayat-ayatku. Samanan qalilan, dengan harga yang sedikit atau harga yang murah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang lam yahkum, dia tidak menghukum bima anzalallah, terhadap apa yang Allah telah turunkan, maka jawabnya fa ulaika, maka mereka itu humul kafirun, mereka adalah orang yang kafir. Di mana man syarat, man barang siapa tidak menghukum bima anzalallah, terhadap apa yang Allah telah turunkan. Lam yahkum ni maksudnya lam nafi berjumpa fi'il mudhari', tapi dia maksud pas lah, dia madhi, maksudnya didn't. They didn't. Barang siapa yang did not, barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka jawab syarat dia, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Alhamdulillah. Ada soalan atau tambahan yang lain? Sila. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Bukan, tak berani lagi. Ustaz nak tanya, perubahan kalimah hakam tu kan, fahkum yuhakimunaka tu, bagaimana kita nak kenalkan, nak tahu perbezaan erti dia tu? Macam yuhakimunaka tu mengangkat engkau menjadi hakim. Macam fahkum tu maka putuslah hukuman. Macam mana tu? Dia beza daripada ejaan dia, sebab ni ada syaddah. Ada syaddah ni, ada dua kaf tu. Beza syaddah, maksud dia kalau nak tahu dia cara nak faham dia syaddah perkara tu dibuat ulang-ulang, ada kesangatan. Jadi kalau ahkam, hukumlah. Hakim, hukum-hukumlah, hukum. Jadi maksudnya ada proses menghukum tu, jadi ada kerja menghukum tu dibuat banyak kali. Jadi itu menjadi menghakimi.
Itu. Oh, okey, Macam okey. betul. Kalau kita tengok sebab ya yuhakimu, ya ni ya huruf mudhari', dia berbaris dhammah, bermakna dia adalah 4 huruf, fi'il 4 huruf. Kalau tadi hakamta, uhkum, fi'il 3 huruf, dia yang buat. Memang dia yang melakukan perbuatan itu. Kalau 4 huruf, dia buat kat atas orang lain. Kunci. Oh, okey, okey, okey. Dan Hakama seperti yang yuhakimu. sensitif ke insensitif lah. Macam hong raja dengan raja. Bila raja, dia punya firman dia yuhriju. Dia yuhakimu. Itu. Jadi dia melakukannya pada orang lain. Dia ada 2 bentuk 4 huruf ni. Satu, ahkama yuhkimu. Dia menghukumkan kata orang lain. Ada satu, hakama yuhakimu, sebab dia banyak kali lah. Dia bersangatan. Tapi dia 4 huruf. Beza antara 3 huruf dan 4 huruf itulah dia punya beza dia. Kalau 3 huruf, dia buat sendiri perbuatan tu. Kalau 4 huruf, biasanya dia buat kat atas orang lain. Boleh faham tu? Faham. Nak kenal dia tu. Kalau yuhakimu tu syaddah tu lah. Maksudnya ada Jadi lebih tambah lah 4 huruf. Sadar, okey, satu okey. sadar, satu lagi ya tu baris dhammah. Nama. Ya baris dhammah. Kalau ya baris fathah, dia 3 huruf. Macam nazala dengan nazala. Nazala maksud banyak, turunkan banyak kali. Okey, alhamdulillah. Faham. Ada soalan lain? Okey. Hakimi. Ada soalan? Dia hakama menghakimi. Jadi kalau fa'il mudhari' dia Hakama. Hilang suara doktor. Laju kereta. maksud saya hakama maksudnya menghukum. Fa'il mudhari' dia yahkumu. Okey. Betul. Kalau lagi satu tu hakama menghakimi. Dianya fa'il mudhari' yuhkimu. Jadi kalau Yuhakimu. yuhakima tak fa'il mudhari'. Yuhakimu. Alhamdulillah. Betul. Jazakallah khair. Yuhakimu. Dia boleh tahu kalau ya tu baris depan tu maknanya fa'il mudhari' dia fi'il madhi dia ada 4 huruf lah tu. Hakama. Hakama. Kita boleh dapat dah. Okay, alhamdulillah. Kita ada lagi 10 minit. Kita habiskan ayat ni. Silakan. Siapa boleh cuba lagi? Ada. Ayat terakhir. Wa katabna alaihim fiha. Siapa ada lagi? Siapa nak cuba? Ada orang ni. Tak ada orang lama. Orang baru banyak kan. Orang baru nak cuba. Tak ada. Kalau tak ada Puan Datuk, silakan Puan Datuk. Selesaikan. Ambil separuh lah. Lepas tu separuh kasih pada Puan Nohana pula. Kecuali ada yang nak cubalah, silakan. Beritahu saya. Wa kata benar. Wa kata benar. Sekejap ya. Mana dia? Wa kata benar alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi bil anfi wal udhuna bil udhuni wasinna bis sinni wal juruha qisas. Okey. Ya. Panjang. Panjang Wa- tapi mudah insya-Allah. Sedap. Wa kata benar dia kat sini mana ya? Wa katabna, kataba tu tulis kan? Betul, tulis. Wa katab Kata benar. dan kami menulis. Kan fi'il madhi kan? Memang telah menulis. Kami telah Kami menulis telah menulis. ke atas alaihim, ke atas kamu. Ke atas Mereka. alaihim, ke atas mereka. Fiha, di dalamnya. An-nafsa. An-nafsa ni jiwa kan? Bahawasanya sesungguhnya. Anna tu bahawasanya sungguhnya nafsa, jiwa. Jiwa.
bin nafsi dengan jiwa. Apa Ya. maksud dia? Nafsa. Ini Allah telah hukumkan kata benar tulis masa Allah telah wajibkan, telah hukumkan dalam fiha Taurat, dalam Taurat Allah telah tulis dalam atas mereka, diwajibkan atas mereka dalam Taurat, iaitu jiwa dengan jiwa. Ini hukum kisah lah kat bawah. Kisah dia kat bawah sekali. Jiwa dengan jiwa, wal aina bil aini, ni mata Mata. dan mata dengan mata, wal anfa hidung ke ni? Hidung. Dan hidung dengan hidung, wal udhuna tangan. Telinga. Telinga. Jauh pergi. Wal uzuna bil uzudi. Telinga telinga dengan telinga, wasinna bisinni, ni gigi. Dan gigi dengan gigi, wal juruha kisos. Ni kisos balasan Kisos ni balasan. Wal juruha ni apa? Dan juruha apa ya? Wal juruha dan kecederaan. Juruha kisah. Luka. Apa dia? Luka. Luka. Kisos. Maknanya semua ni kalau dapat balasan dia lah ya. Kisah lah. Kisos lah. Okey. Kisah balasan lah. Okey. Jadi ini maksudnya fil madi Allah telah tulis, kami telah tuliskan, kami telah wajibkan lah. Bila tulis tu kami telah wajibkan atas mereka di dalamnya, dalam hak balik kepada Taurat. Bahawa sesungguhnya an-nafsa bin nafsi. An-nafsa ni menjadi nasab kerana haraf innah. Jadi macam isim innah. Bin nafsi ni jadi pada jala kan. An-nafsa bin nafsi. Wal aina walu ataf, dia nasab juga, dia ataf kepada anfasa, maksudnya sambungan. Sesungguhnya jiwa dengan jiwa, sesungguhnya mata dengan mata, dan seterusnya lah. Hidung pun anfa dalam keadaan nasab kerana dia ataf kepada an-nafsan. Okey. Dan tu uzuna wal bi uzuni wasinna bi sinni wal juruhal qisas. Ini pun jadi bahawasanya kecederaan ada kisasnya. Kalau kecederaan luka-luka pun ada kisas. Wal juruhal qisas. Sekejap nak tambah. Sikit tambah. Jangan. Kata benar, kata bah ni biasanya tulis. Masuk asal tulis. Tapi biasanya kalau ada ala, dia bermaksud telah dia mewajibkan atau telah diputuskan. Kalau ada ala ni, alaihim. Macam kutiba alaikumusiyam, ada ala kan. Ala maksudnya telah diwajibkan ataupun telah diputuskan. Fiha dan anna di tengah ayat bila ada anna, maknanya dia ada kaitan dengan ayat sebelum tu. Dia menjadi objek pada sebelum tu lah. Apa yang diputuskan? Inilah anna. Selepas ni semua menjadi objek dia lah. Sampai last ni qisas. Qisas ni jadi khabar sebenarnya, khabar dari marfu'. Dan khabar kepada yang lain-lain ni semua ni, juruha wasinna, semua ni dia menjadi khabar. Dia sebab dia maktuf. Satu je khabar dia combine sekali semua. Jadi semua ni adalah qisas. Adalah kisah. Semua ni dapat sampai al-juha adalah kisah. Itulah maksud kisahnya tu kan. Pembalasan hidung. Okey, minta dulu. Okey, alhamdulillah. Jazakallah. Haji Asri. Ni yang terakhir, Puan Nuhana boleh silakan, atau Najilan nak silakan. Dr. Zan silakan. Ada boleh? Masih driving ke? Ayat terakhir silakan. Boleh? Paman tasaddaqa bihi fahuwa kafaratul lah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Faman tasaddaqa, maka barang siapa tasaddaqa telah melepaskan hak dengannya bihi. Jadi ini adalah jumlah syarat barang siapa tasaddaqa tadi
fi'il madi Fil madhi. okey, bihi dengannya fahuwa kafaratul lah. Maka dia menjadi penebus untuknya. Itu adalah jawab jumlah syarat. Fa tadi jawab, huwa mubtada, kafaratul khabar. Ini khabar mufrad. Okey. Kemudian wa malam dan barang siapa. Ini ada lagi sekali menjadi jumlah syarat. Wa man lam yahkum bima anzalallah, dan barang siapa tidak menghukum dengan apa yang Allah telah turunkan. Allah itu dia menjadi fa'il, anzala fi'il madi. Maka barang siapa yang tidak menghukum dengan apa yang Allah telah turunkan, maka dijawab jawab jumlah syarat fa ulaika humuz zalimun. Maka fa itu akan menjadi jawab, maka mereka adalah zalimun. Kat sini kenapa kita tengok sini fa ula mereka itu dia jadi mubtada, humuz zalimun. Mereka tu jadi dhamir faslun. Faslun. Zalimun adalah orang-orang yang zalim, iaitu khabar. Jadi hubungan mereka itu mubtada, khabar dia az-zalimun, iaitu isim fa'il. Jadi dhamir fasal. Selalunya yang saya fahami faulaika humuz zalimun tu adalah merupakan sebagai satu kesimpulan kepada yang cerita itulah. Mereka itulah mereka yang orang zalim. Itu yang saya tahulah. Okay, alhamdulillah. Jazakallah. Okey, jadi faman tasaddaqa ni sedekah lah. Tasaddaqa. Sadiq benar dan sedekah macam bersedekah, melepaskan atau memberi. Memberi dalam bentuk kebajikan. Maksudnya kalau orang yang dianiaya itu ada hak untuk qisas, tapi jika dia melepaskan dengannya, mensedekahkan dengannya, bahawa maka dia itulah kafaratullah, penebusan ataupun penebus dosa baginya. Kita tengok tafsir hu ni mungkin kembali pada man, mungkin juga kembali kepada yang melakukan dosa tu. Kan? Jadi fahuwa kafaratul. Kafarah ni maksud kafarah yang membersihkan. Membersihkan dosa baginya. Jadi mana-mana hukum qisas tu bila yang dianiaya, yang dizalimi, yang mendapat yang dizalimi itu, kalau dia mengambil pilihan untuk lepaskan, itu dibenarkan dalam Islam kan. Di sedekah, dipanggil sedekah. Iaitu wa man lam yahkum, dan barang siapa lam yahkum sama dengan bentuk ayat di atas, dan barang siapa tidak menghukum dengan apa bima anzalallah, Allah telah turunkan, maka mereka itulah golongan atau mereka golongan yang zalim. Dalam ini faulaika humuz zalimun ada dua cara. Mungkin tadi Dr. Dainal katakan ini jadi dhamir faslun yang memisahkan. Jadi sebenarnya boleh juga ada dua mubtada khabar di situ. Jadi pertama ulaika jadi mubtada, humuz zalimun jadi khabar. Lepas tu ada humul dengan zalimun jadi mubtada dan khabar juga. Hum jadi mubtada, zalimun jadi khabar. Jadi begitu cara boleh jelaskan. Tapi yang kita faham senang saja, mereka adalah golongan yang zalim. Isim fa'il. Okay, ada soalan pada ayat terakhir ni? Silakan. Tak ada? Okey, kita pun dah 6 suku dah. Saya ucapkan banyak terima kasih pada semua atas kehadiran dan partisipasi, khususnya kepada Haji Asri dan sahabat-sahabat yang lain. Semoga kita dapat lebih memahami ayat Quran dan kita berlatih secara pelan-pelan. Kalau yang baru-baru tu, tengok struktur macam mana, kenapa dia nasab, kenapa dia jar, dan kita tambah fahaman kita, insya-Allah. Dalam lama kita punya vocab pun bertambah, kita punya pemahaman tentang struktur, nahu dan syarah pun akan bertambah baik mudah-mudahan.
So, jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua. Kita tangguh kelas kita insya-Allah dengan tasbih kifayah dan suratul as, dan kita jumpa lagi minggu depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua. Terima kasih. Okay. Jazakallah.